ulama nampak macam nak mengampu. Memang disebut at-tamalluk mazmumun, mengampu itu benda yang dikeji dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Kerana dalam menuntut ilmu faedah dia cukup besar kalau kita mengampu ulama. Maknanya sebab mengampu ulama ni bukan nak duit, bukan benda hina, tetapi kita nakkan ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Cuma dalam adab dengan guru, bila lihat guru itu agak keletihan dan dia agak kemalalan, orang bila sebut malal ni iaitu jemu ataupun tengah letih dan tiada mood, maka janganlah kita mengada-ngada sebab meletihkan dia lagi. Tuan-tuan rahmati Allah, maka kan itu kita kena pelajari. Carilah kitab ta'lim muta'allim tariqut ta'allum, itu kitab cukup asas. Dan kalau tidak ada guru yang mengajar, bacalah setiap orang ada terjemahan dia. Kalau selepas maghrib dibacakan dalam 5 minit supaya orang dengar apakah ada adabnya, dan benda tu diulang insya-Allah khair. Maka tuan-tuan rahmati Allah, disebut ada pun manfaatnya ilmu yang telah disebutkan bahawa pentingnya dia kerana semua jenis ibadat terdiri di atas ilmu, dan ilmu itu nak menjadikan ianya barakah maka mesti didahulukan dengan adab. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala telah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Firman, kita dengar firman Allah pada Nabi Daud alaihi salam, wahai Daud, pelajarilah olehmu ilmu yang bermanfaat. Dia beritahu pada Nabi Daud, wahai Daud, belajar ilmu manfaat. Apa jawab Nabi Daud? Ya Tuhanku, apa dia ilmu yang bermanfaat itu? Maka Nabi Daud tanya pada Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh cari ilmu bermanfaat, apa dia ilmu? Maka firman Allah, ialah ilmu yang dapat engkau mengenal kemuliaan. Maknanya bila kita belajar satu ilmu, kita mengenal kemuliaan Allah. Ini perlukan perjalanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni pada permulaan dalam nak mendekatkan diri pada Allah, daripada sudut kita berzuhud, daripada sudut kita ni nak warak, maka permulaannya tuan-tuan rahmati Allah, sebagaimana manusia, sebab petang tadi saya baca Rauhah, kita terbaca dalam bab zuhud, yang mana permulaan zuhud, permulaan orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, dia terpaksa lari daripada manusia-manusia yang fasik dan maksiat, yang melakukan maksiat, sebab dia takut kalau bercampur dengan orang-orang macam ini menyebabkan dia lakukan maksiat. Maka permulaan itu dia larikan diri, dia uzlah daripada orang-orang yang jahat. Tapi orang yang sudah sampai kepada akhir zuhud, ataupun zuhudnya sudah tinggi, waraknya sudah tinggi, maka kali ini dia sudah tidak lagi, tapi bahkan dia mencari orang fasik dan orang yang melakukan maksiat. Dia cari orang yang melakukan kefasikan dan maksiat. Sebab apa dia cari? Sebab ubat dia orang tu ada pada dia. Maka nak tunggu seorang sekarang ni datang cari ubat memang payah. Maka dia kena keluar cari orang itu dan bagi ubat itu. Kerana orang ini sudah sampai ke tahap dia sudah mengenal jelas Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia kenal, dia sudah tidak takut sesiapa di kelilingnya. Orang maksiat ke, orang munafik ke, orang nak bunuh dia ke, orang nak apa, sebab dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dah duduk mana-mana pun dia tak perlu uzlah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itu dalam kita mempelajari ilmu, apa dia ilmu yang bermanfaat? Nabi Daud tanya, iaitu dengan ilmu tu dapat engkau mengenal kemuliaan, mulianya Allah. Apa contoh mulia Allah? Kita tengok Allah sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim dalam Quran. Allah sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum tu puak-puak yang memusuhi Islam, puak-puak kafir yang memusuhi Islam, kafir yang memusuhi Islam, kafir harbi, dan puak-puak orientalis, munafikin, dia nak rosakkan akidah kita. Dia banyak perbaharkan benda ni, dan benda ni kadang-kadang tersebar di UU. Jaga-jaga. Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah? Dia kata, betul ke kamu rasa Tuhan kamu ni tahu belaka? Dia punya persoalan, kamu mengatakan Tuhan kamu alimun bi kulli syai', mengetahui dengan segala sesuatu.
Tapi kenapa bila dia kata pada Nabi Muhammad Iqra, disyarahkan dalam hadis bila disebut Iqra oleh Jibril, yang hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat, Nabi kata apa? Ma'ana biqari, aku tak tahu baca, sampai 3 kali. Allah tanya Iqra, ma'ana biqari, dengan lidah Jibril, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Maka dia nak merosakkan akidah, mengelirukan akidah, dia kata Tuhan kau kan tahu segala sesuatu, tapi kenapa dia pergi tanya Nabi Muhammad suruh baca, dia tak tahu ke Nabi Muhammad tak kerti baca? Dia nak mengelirukan kita. Apa jawapannya? Kalau orang jahil-jahil apa sebagainya memang keliru. InsyaAllah kita yang selalu datang surah ni, InsyaAllah mudah-mudahan tak keliru lah, walau bagaimanapun saya nak beritahu. Bila sebut Iqra, kita kena faham apa yang ditakap oleh puak-puak orang dalil, puak-puak munafiqin. Mereka ni seumpama melihat bahawa percakapan tu di antara makhluk sesama makhluk, manusia sesama manusia. Diperbahaskan dalam tafsir-tafsir para ulama. Contoh, kalau saya yang bercakap dengan Tuhan, memang saya tak tahu Tuhan apa yang Tuhan tak tahu. Betul? Saya bila cakap baca, saya mungkin tak tahu. Saya ingat boleh baca. Itu saya sesama makhluk. Tapi perbualan sekarang ini berlaku daripada pencipta makhluk dengan makhluk. Bila Allah bercakap Iqra, maksudnya bila disandar pada Allah, baca, iaitu Allah bila sebut kun fayakun, maknanya Allah boleh kata baca dan aku boleh bagi kau baca. Maknanya kalau Allah nak kau boleh baca, kau boleh baca. Iqra. Nabi pula jawab kepada Allah dengan lidah sebagai seorang manusia, ma'ana biqari, aku tak erti baca, sebagai lidah manusia. Dalil dia yang Allah bila cakap Iqra, maknanya maksudnya Allah suruh baca dan Allah akan pastikan dia boleh baca, iaitu kun fayakun. Bila kita sambung lagi ayat tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan Iqra bismillah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah beritahu aku tahu segala-galanya, hatta darah yang tergantung di rahim pun aku tahu, iaitu di mana manusia diciptakan daripada darah yang tergantung di rahim. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu dia. Baca dia. Tuhan kamu sangat mulia. Baca. Kita ni, Ustaz, saya dah tua lah Ustaz, nak mula mengaji ni boleh. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Ustaz, saya